Peluang Jeffrey Kitingan jadi Ketua Menteri Sabah. Reality atau mimpi? Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan mengupas isu panas yang sedang hangat diperkatakan di Sabah. Adakah Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, benar-benar berpeluang untuk menjadi Ketua Menteri Sabah? Dengan lanskap politik Sabah yang sentiasa dinamik dan penuh kejutan, mari kita telusuri fakta, analisis, serta persoalan kontroversi yang menyelubungi isu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi memastikan Anda tidak terlepas perkembangan terkini daripada kami. Isu peluang Jeffrey Kitingan untuk terus menjadi Ketua Menteri Sabah terus menjadi topik hangat di kalangan penganalisis politik dan pemerhati tempatan. Walaupun beliau merupakan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan memiliki pengalaman luas dalam politik Sabah, realiti politik semasa menunjukkan jalan yang penuh dengan rintangan. Dengan hanya 6 kerusi yang dimiliki STAR daripada 79 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sabah, peluang untuk beliau merebut jawatan Ketua Menteri dilihat hampir mustahil tanpa sokongan penuh daripada Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dan parti-parti komponennya. James Chin, seorang penganalisis politik dari University Tasmania, secara terang-terangan menyatakan bahwa adalah mustahil bagi Jeffrey untuk memimpin Sabah dengan jumlah kerusi yang kecil itu. Menurutnya, itulah sebabnya STAR kelihatan cuba untuk bergabung dengan Parti Bersatu Sabah PBS yang kini memiliki 7 kerusi di DUN Sabah. Usaha penggabungan ini bukanlah sesuatu yang baru, malah ia sudah lama dibincangkan bagi memperkukuhkan kedudukan politik kedua-dua parti pribumi itu. Jika gabungan ini berlaku, ia dijangka mampu mengukuhkan pengaruh STAR dan PBS sebagai kuasa politik yang lebih besar di Sabah. Namun, persoalan sebenar bukan hanya terletak pada jumlah kerusi, tetapi juga sokongan politik yang lebih luas dalam GRS. Menurut Bleacher Bala dari University Malaysia Sabah, walaupun Jeffrey Kitingan mempunyai kelayakan yang baik untuk menjadi Ketua Menteri, beliau masih memerlukan sokongan politik yang kukuh daripada parti komponen lain dalam GRS, terutamanya Parti Gagasan Rakyat Sabah yang dipimpin oleh Ketua Menteri semasa, Datuk Seri Hajiji Noor. Gagasan Rakyat kini memegang 26 daripada 42 kerusi yang dimiliki GRS, menjadikan parti dominan dalam gabungan tersebut. Hakikat ini menunjukkan bahwa walaupun STAR dan PBS bergabung, mereka masih memerlukan restu Hajiji dan sokongan daripada Gagasan Rakyat Sabah untuk merintis jalan ke jawatan tertinggi negeri tersebut. Di sebalik isu ini, timbul pula tuntutan daripada UMNO Sabah yang menggesa Jeffrey menggantikan Hajiji Noor sebagai Ketua Menteri susulan dakwaan skandal perlombongan yang mengaitkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri. Namun, Jeffrey dan STAR berdiri teguh di belakang Hajiji Noor. Jeffrey sendiri pernah membidas tuntutan pemuda UMNO Sabah agar Hajiji meletak jawatan dengan menegaskan bahwa kestabilan politik negeri lebih penting daripada permainan kuasa yang bersifat oportunis. Malah, STAR baru-baru ini menegaskan sokongannya kepada Hajiji dengan timbalan Ketua Penerangan Ardino Diris menyatakan bahwa tiada keperluan untuk membangkitkan isu penggantian Ketua Menteri ketika ini. Kontroversi pula semakin memuncak apabila Ketua Wanita STAR, Kerry Chi, membuat kenyataan bahwa Jeffrey Kitingan adalah calon terbaik untuk jawatan Ketua Menteri Sabah. Walaupun kenyataannya mungkin dibuat dalam konteks memuji kepimpinan Presiden Parti sendiri, ia telah membuka ruang spekulasi dan tafsiran yang lebih luas. James Chin melihat kenyataan itu sebagai satu bentuk pembodekan politik yang mungkin tidak seharusnya dipandang serius. Namun, dalam dunia politik yang penuh dengan strategi dan muslihat, kenyataan seperti itu sering menjadi titik mula kepada gerakan politik yang lebih besar. Bleacher Bala turut mengulas,
bahwa kenyataan Kerichi mungkin bertujuan untuk menunjukkan keyakinan dan sokongan kepada Jeffrey dalam menghadapi situasi politik yang tidak menentu di Sabah. Namun, kenyataan itu juga berpotensi menjejaskan hubungan antara Hajiji dan Jeffrey jika tidak ditangani dengan bijak. Ini karena dalam politik Sabah, hubungan antara pemimpin parti komponen dalam gabungan seringkali bersifat rapuh dan mudah tergugat oleh kenyataan yang tidak selari dengan dasar bersama. Di sebalik semua ini, dinamik politik Sabah kekal rumit dan penuh dengan tanda tanya. Jika STAR dan PBS benar-benar bergabung, adakah gabungan itu mampu mencabar dominasi gagasan rakyat Sabah? Jika dakwaan skandal perlombongan terus menghantui pentadbiran Hajiji, adakah peluang Jeffrey untuk mengambil alih akan menjadi lebih cerah? Lebih penting lagi, sejauh mana kestabilan politik Sabah mampu bertahan dalam menghadapi pergelutan kuasa dalaman ini? Isu ini juga membuka perbincangan yang lebih besar tentang masa depan Sabah di bawah kepimpinan gabungan politik yang sentiasa berubah-ubah. Adakah STAR dan PBS mampu menjadi kuasa politik ketiga yang benar-benar kuat di Sabah? Atau adakah mereka akan terus menjadi pemain kecil yang bergantung kepada belas ihsan parti dominan dalam GRS? Kontroversi ini juga menimbulkan persoalan tentang masa depan Jeffrey Kittingan sendiri di dalam politik Sabah. Beliau adalah seorang pemimpin yang berpengalaman dan dihormati, tetapi tanpa sokongan yang kukuh daripada rakan sekutu dalam GRS, impiannya untuk menjadi ketua menteri mungkin tidak akan tercapai. Pada masa yang sama, kenyataan-kenyataan seperti yang dibuat oleh Kerichi memberi gambaran seolah-olah terdapat usaha dalaman untuk menguji reaksi politik daripada pihak-pihak lain dalam gabungan itu. Dalam konteks ini, isu skandal perlombongan juga tidak boleh diketepikan begitu saja. Jika dakwaan ini terbukti benar, ia bukan saja akan menggugat kedudukan Hajiji, tetapi juga membuka ruang kepada pemimpin baharu untuk tampil ke hadapan. Persoalannya, siapakah yang akan mendapat manfaat jika situasi ini berlaku? Adakah Jeffrey Kittingan bersedia untuk mengisi kekosongan tersebut jika ia benar-benar berlaku? Politik Sabah sememangnya penuh dengan teka-teki dan percaturan yang sukar dijangka. Adakah Jeffrey Kittingan benar-benar mampu merebut jabatan ketua menteri, atau adakah ini sekadar satu impian yang sukar dicapai? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk analisis politik terkini dan perbincangan yang lebih mendalam. Kita jumpa lagi di episode seterusnya. Terima kasih karena menonton.